dan pencerahan saya berkenaan dengan isu yang mana terus berbangkit, iaitu usul undi percaya terhadap Perdana Menteri, yang mana dirasakan oleh pihak pembangkang bahawa usul undi percaya sesuai sebelum melantikan Perdana Menteri. Jadi kenapa sebelum ini mereka melantik Tan Sri Muhyiddin Yassin tidak menggunakan hal yang sama? Kenapa hari ini nak mempertikaikan pelantikan yang dibuat oleh Yang di-Pertuan Agong terhadap Datuk Seri Anwar Ibrahim? Sedangkan sewaktu Tan Sri Muhyiddin Yassin mengambil alih kerajaan, kita tahu dia tidak cukup majoriti. Sebab itu satu persatu kata itu melompat. Dan akhirnya apabila kita lihat usul-usul yang dibentangkan di parlimen, apabila membuat undian, dia tidak mendapat undian yang 2/3. Jangankan 2/3, hampir-hampir nak kalah pun ada. Dan akhirnya apabila kerajaan yang dibentuk oleh Datuk Seri Ismail Sabri itu sendiri juga pernah kalah dalam undian. Jadi perkara ini harus kita lihat sebagai bahawa mereka lebih banyak bercakap dan banyak menipu kepada rakyat dalam isu-isu seperti ini. Kita lihat apa yang mereka pertikaikan di luar parlimen itu. Apabila dalam parlimen, kita dengar kenyataan yang dikeluarkan oleh Parlimen Arau, yaitu Datuk Seri Shahidan Kasim berkata, Baginda sudah mengesahkan pelantikan Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri. Jadi tidak perlu lagi kepada usul undi percaya. Mengapa perlu dibawa lagi undi percaya? Kami tidak mahu menganggap sebagai mendaraka kepada Baginda Yang di-Pertuan Agong. Jadi apabila mereka berada dalam parlimen, mereka lunak sekali. Dan apa yang berlaku di sini juga kita tahu sebelum ini, yaitu Datuk Seri Saifuddin Hasan, PN Kota Baru, berkata usul undi percaya dianggap tidak perlu dan bersifat akademik. Ini kerana kata beliau, Anwar telah diangkat sumpah sebagai Perdana Menteri. Adalah lebih munasabah undian dilakukan sebelum seseorang Perdana Menteri dilantik, katanya ketika membahas usul yang sama. Tetapi kenapa apabila beliau sendiri, yaitu Datuk Seri Saifuddin Hasan, menjadi Menteri Undang-Undang, beliau tidak membawa usul ini kepada Perdana Menteri dia, yaitu Tan Sri Muhyiddin Yassin? Kenapa waktu mereka membentuk kerajaan, mereka tidak lakukan perkara ini? Kenapa hari ini begitu kecoh? Jadi, daripada isi apa yang mereka nak katakan ini, kita sudah tahu bahawa pihak pembangkang, blok pembangkang hari ini, mereka kerjanya adalah untuk menjatuhkan kerajaan. Mereka mencari kesalahan yang tidak munasabah. Kerana tujuannya adalah melihat kepada keabsahan yang ada di kerajaan yang terbentuk. Padahal kita sudah tahu kerajaan yang terbentuk sudah pun lebih daripada 2/3. Jadi apa yang mereka mahu sebenarnya? Kerana isunya mereka nak mencuri ahli-ahli parlimen yang ada dah tak boleh. Kerana ahli-ahli parlimen yang nak menyokong kepada parti itu harus en bloc. Jadi contohnya kalau GPS nak bersama dengan mereka, GPS kena pergi semua sekali. Begitu juga parti Barisan Nasional. Jadi mereka hari ini hendak mencuri 1-2 ahli politik untuk mereka nak gabungkan ini, tidak akan mendapat layanan. Jika perkara ini berlaku juga, maka ahli-ahli politik ini tadi, ataupun ahli-ahli parlimen ini tadi, mereka akan kehilangan kursi. Kerana itulah perjanjian kita yang termaktub dalam RUU NT 4 parti. Jadi ini perkara yang mereka cuba gunakan. Sebab itu kalau kita tengok, Tan Sri Muhyiddin Yassin sudah pun tidak bermaya. Begitu juga dengan Tan Sri Abdul Hadi Awang. Mereka sudah tidak bermaya untuk nak melawan arus yang mana terjadinya RUU NT 4 parti itu akhirnya menghalang kerja-kerja gila mereka, iaitu untuk menjadi kerajaan melalui pintu belakang. Mereka tidak serik-serik untuk merampas kerajaan dengan cara mereka menjual nama Melayu dengan menjual nama agama. Ini adalah sifat mereka untuk mereka nak mengambil alih kerajaan. Jadi hari ini kita tengok mereka bersusun-susun untuk meminta peruntukan dari Perdana Menteri yang ada. Negeri-negeri PN ini sibuk untuk membodek Perdana Menteri untuk mendapat peruntukan. Jadi kita dulu sebagai pembangkang tidak pernah melakukan perkara ini. Malah pembangkang ditindas dengan kita tahu Menteri Dalam Negeri, bagaimana Menteri Komunikasi mereka menindas Pakatan Harapan daripada bersuara. Mereka akan tangkap, mereka akan report polis. Hari ini mereka buat perkara-perkara yang cuba untuk tidak mahu agar kerajaan yang ada membuat hal yang sama kepada mereka. Apakah ini adil? Tetapi kita, saya lihat, daripada pihak kerajaan yang ada hari ini, tidak
menyerang dengan cara seperti mana mereka ini. Mereka ini menggunakan sistem kuku besi untuk menindas suara rakyat. Jadi ini yang berlaku. Hari ini dia pertikaikan isu keabsahan. Yang mana sepatutnya mereka dah tak pertikaikan. Jika mereka ini hormati keputusan daripada istana. Dan kita tahu, majoriti itu pun rakyat dah tengok bahawa lebih daripada 2/3. Sepatutnya sudah diam. Kenapa nak menceritakan lagi keabsahan sebelum menjadi Perdana Menteri dan sebagainya? Adakah waktu sebelum Datuk Seri Anwar Ibrahim menghadap itulah keputusannya? Kita tahu apabila sebelum kerajaan ini terbentuk, dibawa menghadap dulu kepada Yang di-Pertuan Agong. Yang mana kita tahu Datuk Seri Anwar Ibrahim, Tan Sri Muhyiddin Yassin dan juga Tan Sri Abdul Hadi Awang dibawa menghadap ke istana dan akhirnya Tan Sri Muhyiddin Yassin tak sampai 5 minit dah pun keluar. Kenapa perkara ini berlaku? Ini adalah jelas bahawa petunjuk menunjukkan bahawa Tan Sri Muhyiddin Yassin tidak nak kerajaan ini terbentuk. Dia rasa bahawa beliau nak jadi Perdana Menteri. Tetapi adakah itu juga demokrasi? Kerana kita tahu Pakatan Harapan adalah satu blok terbesar yang mana perlu dia yang diberi laluan. Bukan kerajaan yang parti yang kalah. Inilah yang berlaku. Kita lihat apa yang terjadi apabila PRU ke-14, kerajaan yang terbentuk dengan baiknya, akhirnya dicurangi dengan langkah Sheraton. Akhirnya Tan Sri Muhyiddin Yassin menjadi Perdana Menteri dengan membawa parti-parti yang kalah. Dia merosakkan sistem demokrasi. Dia merosakkan apa yang kita lihat hari ini, apa yang kita rasa ekonomi negara, apa yang kepercayaan negara luar terhadap kita, disebabkan kerakusan politik mereka ini. Jadi apa yang dapat kita lihat adalah kerosakan besar. Apabila kita mendengar pimpinan-pimpinan ataupun walaon-walaon mereka mengatakan dulu kerajaan Pakatan Harapan mengatakan tak ada duit. Kenapa apabila PN memerintah duit ada? Tapi jawapannya adalah sewaktu Pakatan Harapan memerintah, hutang negara tidak meningkat dan kita cuba untuk membayar dan akhirnya hutang itu berada di paras dalam 600 bilion. Tetapi apa yang berlaku hari ini? Apabila Tan Sri Muhyiddin Yassin menjadi Perdana Menteri, akhirnya hutang melonjak kepada 1.1 trilion. Kenapa hal ini berlaku? Kerana mengambil duit negara, buat pinjaman-pinjaman yang mana hari ini akan diselidik lebih kurang 92.5 bilion. Ini adalah sedikit yang kita tahu. Yang mana ketirisan berlaku lagi di bahagian-bahagian lain, kita belum pasti. Tetapi waktu itu rakyat dengan bendera putih lah, dan rakyat sengsara lah, rakyat terpaksa membantu diri sendiri lah. Tapi yang saya heran juga, rakyat tetap memberi undi kepada mereka. Terutamanya negeri-negeri yang miskin. Terutamanya negeri seperti Pantai Timur, yang mana hari ini kita tengok mereka dalam kegelisahan. Mana mereka punya pemimpin? Akhirnya, mahu atau tidak, kita tengok timbalan Perdana Menteri kita pergi turun ke sana. Perdana Menteri kita turun ke sana. Tidak pula mereka nak bercerita tentang bahawa mereka dulu hebat, boleh mengatur kerajaan negeri mereka. Mana dia? Jadi, apa yang kita lihat, pengejaran kepada rakyat Malaysia terutamanya, yang di Kelantan, yang di Terengganu, di Perak, di Kedah. Lihatlah situasi politik ini dengan baik agar kita boleh menjadikan kerajaan itu yang terbaik. Yang mana kamu memberi undi kepada PAS hanya kerana bermain dengan isu perkauman dan agama, yang mendapat ruginya adalah kamu sendiri. Kerana negara ini bukan kepunyaan PAS. Negara ini kepunyaan kita. Orang politik yang kita lantik ini adalah mereka yang telah pun kita lihat untuk cuba membawa pembangunan kekuasaan kita. Bukan membawa isu perkauman. Itu sebenarnya. So, itu pencerahan saya dan sekian. Terima kasih. Thank you.